أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini. Ini rasanya pertama kali Ustaz berkuliah siang dengan kita dengan Gemenur Iman kan? Masya-Allah. Hari ini tajuk yang sangat best. Allah bersama orang yang sabar, masya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sapa Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Seniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqomahnya maratan kita pagi ini daripada subuh hingga ke saat ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, Engkaulah Ya Allah yang boleh membolak balik hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami Ya Allah pada pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Engkau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wanshur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat dan juga kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ba'du. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah.
dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Moga-moga menjadikan kita orang yang bersyukur dan juga orang yang bersabar. Jadi alhamdulillah, bila kita melihat tajuk pada hari ini, saya pun malam tadi tak berapa nak mikir, ngantuk. Jadi dia kata suruh cepat Ustaz, bonda Ros cepat Ustaz, dia kata. Masa tu ngantuk kan, tengah bawa balik daripada maulid. Sabar. Jadi saya terfikir, sabarlah. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Jadi bangun tidur baru fikir apa tajuk nak buat, nak cakap apa. Jadi alhamdulillah, saya baru daripada tahi andak tadi, kuliah subuh tahi andak, dan kemudian terus hari ini berada di online lah. Dan insyaAllah moga-moga diberikan kita sifat sabar. Bila sifat sabar, depan kitab saya ni ada kitab Riyadhus Salihin. Siapa yang ada boleh buka Riyadhus Salihin jilid yang pertama dalam bab sabar. Riyadhus Salihin jilid yang pertama. Dia ada 9 jilid semuanya. Yang kita baca biasanya Riyadhus Salihin tu ringkasan Riyadhus Salihin. Okey. Ini Riyadhus Salihin asal lah. Okey, yang ada 9 jilid. 9 jilid. Dan juga saya nak bacakan sedikit dalam kitab Ruh. Siapa yang ada kitab Ruh boleh ambil kitab Ruh. Kitab Ruh ni ada cerita tentang sabar. Jadinya saya nak bawa satu permulaan sekali cerita dalam kitab Ruh ini, iaitu tentang sabar. Pertama sekali, ketika mana dia membawa kepada seorang daripada tabi'in, seorang daripada tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Dia kata Mutarrif ni dia pergi ke satu kubur pada hari Jumaat. Pada ni nak sembahyang Jumaat. Jadi pada pagi tu dia lalu satu perkuburan dan dia melihat ada orang yang mengebumikan jenazah lah. Jadi saat mana dia letakkan jenazah tu dulu, sebelum dikebumikan, lalu dia pun ambil kesempatan untuk solat 2 rakaat. Ini biasa. Salafus soleh ni bila dia teringat pada mati, dia selalu solat 2 rakaat. Kerana dia percaya, pernah ada satu mimpi orang tabi'in yang menyebut bila dia bertemu dengan orang yang mati, maka benda yang disebut satu benda, iaitu aku lebih menyukai solat 2 rakaat berbanding dunia seisinya. Jadi orang yang mati hari ini dia cemburu dengan kita. Kita dapat solat 2 rakaat. 2 rakaat duha ni kan, tadi saya dah buat 4 rakaat. Jadi bila dapat solat 2 rakaat ni, orang yang mati ni dia cemburu dengan saya. Kalau diberikan orang yang hidup ni kejap dalam masa berapa dihidupkan, maka orang yang dalam orang yang mati ni pasti akan memilih di antara dunia seisinya. Bayangkan dunia seisinya tu dia punya. Kalau diberikan dunia seisinya, maksudnya semua, kalau laki-laki lah, saya bagi gambaran senang je. Semua perempuan cantik, model-model, semua dia punya. Bayangkan. Semua dia boleh miliki. Itu paling senang laki-laki lah. Yang emas, yang perempuan pula, Kak Amanira pula, semua emas, permata, tapawai tu semua dia punya. Dia boleh pilih mana dia nak, contoh. Dia kat IKEA tu, suami dia cakap, awak nak pilih dekat IKEA ni, barang awak nak pilih apa, belilah. Belilah. Maksudnya macam kita punya. Awak nak rumah dekat dunia ni, awak boleh search Google, awak nak rumah apa, ambil. Agak macam mana kita dipilih dengan 2 rakaat duha? Agak pilih mana? Iman Ustaz, iman. Kalau iman duha lah. Tapi masalahnya kalau orang yang mati, dia akan memilih duha, akan memilih 2 rakaat. Tapi orang yang hidup kata, alah besok kan boleh lagi. Besok kan boleh duha lagi. Hari ni kita pilih yang ini dulu. Kita pilih yang rumah banglo dulu. Sebab besok kalau pilih duha pun kepala tak ingat banglo dengan Tupperware, Ustaz. Betul. Betul lah tu. Jadi sebab itulah. Sebab itu ketika itu, maka dia terjaga. Dia pergi solat 2 rakaat. Lalu dia tertidur. Ini kena bayangkan kubur orang Arab, jangan kubur orang Malaysia. Kubur orang Arab tak sama dengan kubur orang Malaysia sedikit pun. Sedikit pun. Sebab kalau kita pergi, siapa yang pernah pergi Turki?
Turki adalah satu negara yang tidak langsung masuk pengaruh hantu. Turki. Kalau kau cerita hantu, macam dia pelik. Kenapa dengan hantu? Sebab dia tak pernah dengar cerita pasal hantu. Sebab dia tak ada pengaruh tu. Tapi dia benda takut-takut lain lah. Mungkin takut bini. Mungkin lain takut lain. Dia tak takut hantu tu. Dia tak takut hantu. Tapi sebab apa dia tak ada pengaruh cerita-cerita yang pelik. Jadi tapi adalah tempat dia takut. Tempat dia takut. Tapi ke kubur, dia tak pernah takut. Dekat Madinah pun orang tak takut dengan kubur. Di Mesir pun orang tak takut dengan kubur. Di Malaysia orang akan takut dengan kubur lah. Kan? Tapi bezalah dengan kalau kita buka dalam surah Jin, maka orang Arab tempat takut dia kat mana? Jelas dalam surah Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dikata Ibnu Katsir kata bahawa sebenarnya waktu jin ni dia belum di jahiliah lah, jin kafir. Jin ni dia kafir. Waktu tu dia syaitan lagi. Dia ni diceritalah dulu dalam surah Jin ni dia cerita. Dulu kami di tanah Arab, orang Arab takut di kawasan lembah. Maksudnya orang Arab tak takut di kubur, tapi dia takut di kawasan lembah. Jadi macam itulah contohnya cerita Korea. Kan? Dia takut duduk bawah katil. Asal cerita Korea je, dia akan masuk dalam selimut, bawah katil ada hantu kan. Duduk mayat bawah hantu bawah katil. Jadi sampai anak-anak kita, dan kita takut nak tidur, kaki terlunjuk ke depan. Sebab takut nanti kena tarik kaki kita. Terlebih tengok cerita Korea, cerita hantu. Kalau cerita Jepun, Juwon merangkak dekat mana? Dekat atap. Juwon. Kalau cerita Thailand, asal ke tempat lama je, rumah kena tinggal, padang kena tinggal, ada hantu. Kan? Asal tempat renang kena tinggal, ada hantu. Masuk dalam tempat renang, ramai rupanya hantu dalam kolam renang tu. Jadi, itu Thailand. Di Malaysia, kubur. Kubur. Di Arab, rupanya lembah. Jadi dikata bahawa manusia ni bila lalu lembah, orang Arab, maka ketika ingat tak pernah satu hari Nabi semayang subuh terlambat. Nabi tak bangun. Kemudian Nabi berada di satu lembah. Nabi meneruskan perjalanan. Nabi tak qada dulu. Sebab Nabi tak suka solat di kawasan lembah. Sebab kawasan itu terdapat padanya itu syaitan banyak kat situ. Sebab syaitan berkumpul kat situ. Jadi dia kata orang Arab lalu situ, dia takut dengan kami. Sebab dia percaya dekat situ ada tempat kumpulnya syaitan dan pelindung. Maka ketika mana mereka takut kepada kami, sebenarnya mereka adalah khalifah yang kami patut takut kepada mereka. Tetapi mereka takut kepada kami. Semakin mereka takut kepada kami, fazaduhum rahaqa. Kami menambah ketakutan mereka. Jadi kami ambil can lah. Bila dia takut kepada kami, barulah kami boleh ambil bertindak untuk menakutkan mereka. Semakin menakutkan mereka. Jadi kat sini, bahawa orang Arab pun ada tempat yang dia takut. Kalau kita kat kubur, kita percaya bahawa kat kubur ada hantu, maka hantu memang ada kat kubur. Dia akan datang bila mana? Kita takut. Kalau tak takut, tak ada masalah. Kalau tak takut, tak apa. Jangan takut saja. Jangan takut. Jadi kalau kita takut, kita biasa akan jumpa. Sebab itu, kalau kita pergi bilik air, kalau nampak ada tiba-tiba kita nak flush tangan keluar daripada mangkuk tandas tu, keluar tangan, kita flush macam biasa. Jangan takut, itu hantu tak ada boleh buat apa-apa. Kan? Kita flush, saya tak pernah rasa lah. Saya cuma bagi tahu je. Kan? Jadi jangan takut. Jangan takut. Sebenarnya bila kita takut, maka jin ini akan selalu mengacau kita. Akan menakutkan kita. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran cerita tentang syaitan. Iaitu surah Jin. Boleh baca surah Jin dan tafsirnya sekali. Okey. Kembali balik. Ini orang Malaysia. Orang Malaysia, dia ni orang Arab, Mutarrif bin Abdullah, dia pergi kubur dan dia semayang. Dia tertidur. Dan dia tertidur, dia bermimpi. Ni bolanya dia bermimpi. Ini cerita mimpi. Ingat dalam kitab At-Tazkirah ni, dia jarang cerita mimpi. Imam Al-Qurtubi. Tapi kalau dalam kitab Ruh Imam Ibn Qayyim, saya minta maaf lah saya tunjukkan kitab ni. Lepas tu saya tak mengajar kitab ni. Kitab ni kitab Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni biasa Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi kan. Inilah orang-orang pengelis lah. Di Salafi ni kan dia suka guna kitab Ibn Qayyim. Sampai dia punya ni pun institusi Ibn Qayyim. Dia punya ni lah idola dia lah. Tapi kitab dia ni kitab tentang ruh. Dalam cerita dalam ni banyak cerita-cerita roh yang tak sama yang ada dalam kitab ni. Jadi kadang-kadang panduan boleh ambil lah.
Tapi saya tak mengajar kitab ni sebab di Johor tak boleh pakai kitab ni. Ibn Qayyim ni dia larang. Dia Wahabi dia kata. Agaknya lah, saya pun tak tahu. Kan? Dia Salafi sikit orangnya. Ketat dalam peringkat. Tapi dalam kitab ni banyak mimpi. Banyak mimpi orang-orang tabi'in dan sahabat Nabi dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Mimpi. Sebab mimpi para sahabat, mimpi orang soleh, mimpi para tabi'in, kan? Dia mimpi orang soleh ni dia termasuk dengan 40 bahagian wahyu. 40 bahagian wahyu. Jadi dikumpulkan mimpi-mimpi orang soleh. Banyak mimpi orang soleh tentang cerita ni tadi. Dia mimpi benda yang sama. Apa benda mimpi? Dia bermimpi bertemu dengan roh. Roh orang di sana. Lalu dia pun ambil kesempatan. Lalu roh tu berkata, dia kata apa? Wahai mutarrif, kamu boleh beramal. Tapi kamu tidak tahu. Tapi kamu tidak melihatnya. Tapi sedangkan kami tidak boleh beramal. Tapi kami mengetahui. Apa maksud dia? Kamu boleh beramal, tapi kamu tak tahu. Maksudnya kamu tak tahu kebenaran. Kami tak boleh beramal, tapi kami tahu kebenaran. Tapi kami dah tak boleh beramal. Kalaulah kami dipilihkan. Dan kami nampak tadi, aku melihat kamu memendekkan solat tadi. Kan? Kalau kami akan memanjangkan solat. Oh, itu ayat dia. Kalau kami tadi, kami akan memanjangkan solat dan mengurangkan tidur. Tapi orang yang hidup, dia solat, tapi lepas tu dia tidur. Dia tidur. Tapi kalau orang mati, dia rasa kalau dapat solat, dia tak akan berhenti solat tu. Dia akan terus solat. Sebab apa? Dia mengetahui. Sebab apa kita solat duha, 2 rakaat pendek je. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tahulah solat duha tu, kita tak berhenti sampai sekarang. Solat lagi duha sampai 12 rakaat. 12 rakaat. Sebab lemahnya iman bonda-bonda semua. Termasuklah saya lah. Cakap lebih. Okey. Sebab apa? Bonda semua sini masih belum mati. Masih belum mati. Belum melihat kebenaran. Tapi orang yang mati ni dikata bahawa bila mutarif dia tengok orang yang mati tu, roh tadilah, dia pun dalam mimpi tu dia bertanya, siapa? Dia kata gini lah, cerita sikit. Gitulah, maksudnya panjang cerita. Saya kata cerita. Siapa kat sini yang paling mulia di sisi Allah? Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Maksudnya kalau kita nak tahu orang mulia di sisi Allah waktu hidup, kita tak tahu. Siapa orang yang mulia? Kadang-kadang orang tu dihina. Macam contohnya almarhum Suhaimi Sa'ad kan? Suami Ina kan? Ina. Dia dihina di waktu dia hidup. Dihina waktu dia hidup. Apa perkataan yang tak pernah disebut kepada dia waktu dia hidup? Lagi-lagi yang suka yang masuk PKP, yang pro vaksinnya, kan? Yang menghina dia bodoh, gigi tak ada, inilah jumut, kesian isterinya, sebagainya. Maka apa yang tak disebut. Tetapi bila saat mana dia mati, apa orang tak puji dia? Semua orang puji dia. Kita mati pun belum tentu orang puji kita. Kita mati pun orang belum tentu puji kita. Jadi orang puji dia saat mana hari ni orang mati. Barulah bini dia cakap begini. Dulu kata anak dia bodoh, rupanya anak dia semua pandai Quran. Anak dia pandai Quran. Anak dia pandai membaca. Jadinya bila mana orang yang mati ni baru kita nampak makam dia. Lagi-lagi waktu dikubur, tanya mana di antara kamu. Jadi dipanggil lah. Ya, ada seorang lelaki yang disebut sebagai orang yang paling hebat imannya dan martabat di sisi Allah. Dia pun panggil. Lalu dipanggil, dia keluar. Sekali dia keluar, terkejut mutarif. Dia tak sangka lelaki tersebut yang datang. Sebab lelaki itu, dia sangkakan orang tu mesti tua. Macam bonda muda. Mesti dah tua macam bonda Rasniati. Rupa-rupanya keluar orang yang muda macam Kak Amanirah. Alamak. Main-main. Bukan. Tarik balik. Muda macam Khairul Fahmi. Muda datang. Muda sungguh ni. Kan? Macam mana orang muda boleh jadi orang yang iman dia tinggi padahal waktu itu zaman tabi'in. Pernah dengar tak zaman tabi'in ni ada satu riwayat. Mutarif ni sebut lagi lah. Mutarif ni orang yang sama yang meriwayatkan hadis tentang Islam itu pertengahan. Al-Islam itu sebaik-baik perbuatan itu adalah pertengahan. Dia ni juga dulu, dia pernah menyebut, selalu waktu dia pergi semayang subuh, sebelum subuh, dia akan melalui satu tempat, yang mana kalau dia pergi semayang subuh tu, akan melalui rumah ke rumah, dia tak akan menjumpai, tak ada satu rumah pun yang melainkan membaca Al-Quran. Maksudnya pada zaman tabi'in ni, semua orang baca Al-Quran sebelum subuh. Kalau hari ni saya pergi surau, pergi masjid, saya akan melalui rumah ke rumah sembahyang subuh, akan melalui bahawa tak ada orang yang membaca Al-Quran pada waktu sebelum
sebelum subuh. Ini zaman-zaman itu, zaman-zaman orang baca Quran. Zaman hari ni zaman orang baca, zaman hari ni zaman orang yang bukan tangannya yang berkilat. Dulu zaman bapak saya, zaman tangan dia bercahaya. Kan? Tasbih. Kan? Bapak saya lu tasbih. Zaman hari ni, zaman bukan sebelum tidur, bukan tangannya bercahaya dengan tasbih. Muka pun bercahaya. Shopee. Shopee. Kan? Facebook, kan? WhatsApp, itu yang muka dia sekali bercahaya. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Gelap lampu, muka bercahaya. Rupa-rupanya, Reels. Tengah tengok TikTok. Okey. Jadinya, ketika mana saat disebut, kenapa orang yang muda tersebut, ini nak cerita pasal sabar je lah. Orang yang muda tersebut, maka dia tanyalah, adakah kamu banyak menunaikan umrah? Wahai orang muda, adakah kamu banyak menunaikan haji? Ya, aku tak pernah menunaikan umrah dan aku tidak pernah menunaikan haji. Baik. Dah lah dia imam muda. Lepas tu kemudian dia muda orangnya, tak pernah tunai umrah, tak pernah pergi haji. Kan? Lepas tu satu lagi, dia menebak lagi. Lalu aku menebak. Kalau boleh aku menebak lagi. Dia kata, kamu mesti banyak berzikir kepada Allah. Dah, aku bukan orang di kalangan ahli ibadat. Maksudnya dia solat 5 waktu solat lah. Yang fardu solat. Puasa Ramadan. Dan dia tanya lagi, adakah kamu banyak berpuasa Ramadan, berpuasa sunat? Aku tidak pernah berpuasa sunat. Fardu puasa. Dan aku meneka lagi, kamu banyak solat malam. Maka aku tidak pernah bangun solat malam. Kayak ini pelik kan? Kenapa dia boleh menjadi orang yang beriman? Bola yang hebat di sisi Allah. Satu je. Kerana aku sering ditimpa musibah. Lalu aku diberikan kesabaran oleh Allah. Kesabaran oleh Allah. Kerana itulah aku dapat mengungguli ahli ibadat di keliling aku. Maksudnya dia ni orang yang ditimpa musibah banyak. Ditimpa musibah. Hidup dia ni sakit. Sakit, nak hidup dia cukup susah. Miskinnya, nak beli internet, nak tengok UKF hari ni, tiba-tiba internet tak ada, tak boleh bayar internet. Nak tengok TV, nak tengok dekat cermennya pecah pula. Musibah dia banyak. Nak pergi jalan, orang tengok pergi Cameron Highland, duit tak ada. Nak pergi masjid, kaki sakit. Dialisisnya. Jadi benda ada orang yang ditahan oleh Allah, bukan kerana dia hebat kerana ibadat dia, kerana dia hebat kerana musibah dia. Bila dia hebat kerana musibah dia itulah, maka dinaikkan martabat di sisi Allah kerana dia diberikan oleh Allah sifat sabar. Okey, ini satu poin saya nak bagi tahu. Sabar. Sabar. Okey, yang kedua lagi, ketika mana Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab coklat tu kan, Jarak Alam Barzakh, ada kitab tersebut. Ketika mana Imam As-Suyuti mengatakan bahawa dia percaya bahawa saat dia masuk ke dalam jasad kita, masuk ke dalam kubur, kita lah hari ni kalau kita mati, jasad kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Cuba bayangkan kalau kita mati pada hari ini. Kita mati hari ini. Kita mati dalam keadaan jasad kita masuk dalam kubur hari ini. Dia nak masukkan, dia digali, kemudian dia dimasukkan mayat kita ni. Maka ada 5 benda yang akan datang kepada kita. Ada 5 benda. Ketika mana azab akan datang. Azab ni, kegelapannya, ketika mana disebut Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, ketika mana dalam hadis yang hasan, gharib tapi, ketika mana datangnya, ketika mana saat manusia ni dimandikan, dikafankan, saat dibawakan jasadnya ke perkuburan, dia akan datang, dikata bahawa Rasulullah mengatakan bahawa datang nanti ular yang ada 90 kepala. Yang akan datang menunggu mayat ni sampailah ke kubur untuk mengazab dia. Dan maksudnya azab ni, antara salah satu azabnya adalah ular yang sangat berbisa yang menunggu dia di pintu masjid dah nunggu dah. Saat mana dia dah masuk dalam kubur ni, azab ni dah datang. Tu antara azab ni. Banyak lagi azab-azab yang lain. Dan kemudian kita masuk dalam kubur yang gelap ni, tiba-tiba pertama ada datang satu rupa yang sangat elok. Sangat elok rupanya. Ditanya, siapakah kamu? Aku adalah solat. Di belah kanan. Solat. Di belah kanannya. Maka dia kata, pergilah kamu wahai azab. Pergi kamu. Sebab dia dahulu menjaga aku saat mana hidup. Tapi hari ini aku yang akan menjaga dia. Datang pula azab di belah kiri. Maka datang puasa. Imam Suyuti kata datang puasa.
Mahu makan puasa dalam bentuk yang elok, dia mengatakan bahawa dahulu dia menjaga aku, dia berlapar kerana aku, dan hari ini aku yang akan menjaga dia. Maka azab ke tepi. Azab datang di belah kepala. Azab datang di belah kepala, maka datanglah Al-Quran yang dibaca sebelum kala subuh. Ini khusus sebelum kala subuh. Iaitu Al-Quran yang dibaca sebelum kala subuh. Dibaca datang ni. Dan juga zikir kepada Allah. Ini datang di kepala. Maka azab pun lari daripada azab, daripada atas kepala. Kakinya yang keempat. Maka datanglah, kemudian datang azab, kemudian datanglah satu makhluk yang cantik rupanya, datang. Rupa-rupanya dia adalah langkah kaki menuju masjid, menuju solat. Langkah kaki menuju solat. Dan kemudian di kelilingnya terdapat, dan datangnya di kelilingnya memantau. Iaitu, siapakah lelaki yang datang, yang rupa cantiknya, yang duduk di sudut kubur. Maksudnya dia tidak berada di mana-mana kanan kiri, tapi dia di sudut kubur. Dia duduk menunggu. Dan keadaan dia duduk menunggu itulah, siapakah dia? Akulah sifat sabar. Maksudnya satu-satunya sifat yang akan duduk bersama dengan kita di kubur adalah sifat sabar. Sifat lain tak ada. Sifat sabar. Dan kemudian sifat sabar akan berkata, saat mana dikata mengenai diriku, aku akan berada daripada kamu menjadi simpanan baginya ketika dia berjalan di sirat dan di mizan nanti. Au kama qala. Jadi kat sini, sifat sabar ni datang kepada orang yang mati ni, dia ada sifat, banyak-banyak sifat. Sifat syukur, kan? Sifat itu, sifat ini, sifat amanah, kan? Sifat akhlak yang baik. Tetapi akhirnya rupa-rupanya sifat sabar yang duduk pertama sekali berada di sisi kita saat mana mati. Al-Imam Suyuti mengatakan begitulah. Jadi kat sini yang kedua, kita lihat bahawa sifat yang pertama tadi, roh, orang yang mengungguli seluruh alil ibadat adalah sifat sabar. Dan sifat yang mengungguli masuk dalam kubur ni, sifat yang paling awal diungguli dalam orang ahli kubur, pertama sekali yang datang adalah sifat sabar lagi. Maksudnya, bila dalam kubur ni, yang paling penting hari ni adalah sifat sabar. Okey, baru kita masuk. Dah pukul 9 dah. Baru nak cerita warm up dia. Soalan sikit, Ustaz. Boleh. Okey. Bila Ustaz sebut sabar ni kan, dia bila musibah datang tu, kita dapat rasa how kita nak handle sabar. Tapi kalau dalam keadaan tenang, contoh, adakah sabar dalam menuntut ilmu, duduk kelas sejam lebih ni pun termasuk dalam sabar yang akan ada di penjuru masa di alam barzah tu, Ustaz? Okey, di sini di sifat sabar dia adalah sifat sabar daripada musibah. Musibah. Di sebab sabar sini adalah aku ditimpa musibah. Okey, sebab itu saya nak bacakan sedikit yang musibah di sini. Di sifat sabar dengan ibadat tu lain. Jadi sabar dengan apa? Dengan musibah itu berbeza. Sebab itu bila ada dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi, datang seorang perempuan. Nabi SAW di dalam hadis, saya lupa hadis tu, saya kena buka. Dia ilmu tak berapa ada. Jadi ilmu tu ada kat dalam kitab. Ilmu dalam kitab. Jadi kena baca kitab. Sebab tu depan saya ni kitab. Ada orang tak ada kitab depan dia. Tapi saya tak boleh sebab saya tak hafal. Okey, jadi itu yang. Okey, jumpa dah. Okey. Dia kata ada seorang lelaki, ada seorang perempuan ni, dia menangis di perkuburan. Dia seorang perempuan, dia menangis. Nabi duduk di kawasan kubur. Kan? Lalu kawasan kubur, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan sedang menangis. Menangis. Hadis ni juga boleh menunjukkan bahawa boleh menangis di perkuburan. Lalu datanglah Nabi menasihati dia. Dia kata apa? Nabi kata, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah dengan dugaan. Jadi Nabi bagi tahulah, sabarlah. Dan ittaqillah wasbiri. Okey. Kemudian perempuan itu kata apa? Ini hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Iaitu muttafaqun alaih. Perempuan tu kata apa? Agak-agaknya bila Nabi tegur ni. Kita kan bila suami tegur, kawan tegur, sabarlah kan. Ada musibah tu sabar. Kan? Ini Nabi tegur. Agak-agaknya perempuan tu kata apa? Perempuan tu kata, ilaika anni. Jauh daripada aku. Pergi jauh daripada aku. Gitulah maksudnya. Jauhi aku.
Apa pembantu sambung lagi? Fa innaka lam tusab bimusibati. Okay, sesungguhnya kamu tidak mengetahui musibah yang datang kepadaku. Bukan, sesungguhnya lam tusib, kamu tidak pernah dapat musibah yang sama dengan aku. Kau tak pernah dapat rasa, kau tak pernah rasa bagaimana musibah aku. Susah aku ni kau tak pernah rasa. Walam ta'rifhu, dan kamu tak mengetahui pun. Oi, sombong. Rupa-rupanya ingat kita je. Kita ni kan kadang-kadang bila dinasihat kan macam tu. Kau tak tahu masalah aku. Seolah-olah macam dia je yang paling tersakiti. Perempuan memang macam ni kot perangai dia. Betul, maaf. Saya tarik balik. Jangan Ustaz, ramai yang left lagi. Saya tarik balik. Kadang saya tarik balik. Okey. Jadi, bila dia nasihat, macam itulah gaya dia. Rupa-rupanya zaman Nabi dah ada perangai ni. Ingatkan tadi orang Melayu je. Kan? Orang Melayu je. Jadinya, rupanya orang Arab pun sama juga. Bila dah nasihat, saya pernah sekali ada orang minta nasihat. Jadi saya pun nasihat lah. Dia nasihat macam ni. Dia datang, dia nak ambil PhD. Jadi isteri saya ni PhD juga. Jadi dia dalam doktor ni dia pening sebab macam ni. Dia suruh minta nasihat saya. Sebab orang saya PhD. Lepas tu saya pun orang begini dan ada 6 anak. Dia ni baru ada anak. Jadi kita pun datang dan perjumpaan nasihat lah. Dia datang sekali, pertama nasihat saya apa tau? Nasihat saya. Pertama, nasihat saya adalah anak hantar nursery. Jangan hantar pengasuh. Pertama nasihat saya. Hantar pertama jangan pengasuh. Hantar nasihat. Tak, saya lain Ustaz. Saya lain. Tak sama macam anak Ustaz. Anak saya ni degil. Anak kamu seorang je. Anak Ustaz senang nampak. Baik je. Anak saya ni. Aduh. Semua cakap isi macam tu. Rupanya memang payah nak nasihat dia. Sebab dia rasa dia je yang paling susah dalam hidup. Woi, payah nak nasihat. Bila cakap dia jawab. Lepas tu saya ni ada anxiety dia kata. Ada anxiety pula. Jadi suami saya tak pernah faham saya. Kan? Kadang-kadang saya ni nampak aduh pening aku. Susah juga nak nasihat orang yang bila dia cakap bahawa Ustaz tak faham masalah saya. Payah nak cakap dengan orang macam ni. Jadi benda tu yang menyebabkan bahawa dia ingatkan tadi orang yang tak merongot ni. Saya tak pernah merongot tentang anak saya, 6 orang tu. Dia akan saya tak ada masalah. Orang tu tak merongot dengan masalah. Dia bukan dia tak ada masalah. Cuma dia tak pernah cerita masalah dia. Sebab dia percaya bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyebut bahawa barang siapa yang boleh menahan daripada merongot. Merongot dalam masalah dia, maka dia telah mengundang kebahagiaan hidup. Sebab tu saya percaya dengan jangan merongot dalam hidup kerana saya boleh mengundang bahagia. Cubalah tahan-tahannya. Tahan dengan berongot ni. Jangan berongot. Kalau macam mana susah pun jangan mengadu pada orang lain. Lagi-lagi di Facebook. Jadi ketika mana dia ni Nabi pun cakap dengan dia, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu wahai perempuan adalah pada pukulan pertama. Sabar itu adalah pada pukulan pertama saja. Jadi Nabi ni lagi jiwa besar. Orang terima ke nasihat dia, tak terima ke nasihat dia, dia tak ada masalah. Ini kita baru je, saya lah. Baru orang tak boleh terima nasihat saya. Dah jadi marah. Jadi Nabi ni memang betul-betul tabligh. Orang yang bersifat tabligh. Bersifat menyampaikan. Orang tu terima ke, orang tu tak terima ke, dia tetap menyampaikan. Dan ketika itulah, dikata bahawa sabar ni adalah pada pukulan pertama. Jadi makna sabar ni, bila datang musibah, maka dia kena sabar pada pukulan pertama. Okey. Jadinya, bila kita melihat dalam Al-Quran, disebutkan ya ayyuhal ayat 153 hingga ayat 157. Siapa yang ada Al-Quran boleh buka. Depan saya ni tafsir Al-Munir. Kalau ada tafsir Al-Munir lagi baik. Tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahbah Zuhaili. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amnu. Ni bukan amnu ni wahai orang beriman. Surah apa Ustaz? Surah Al-Baqarah ayat 153 ayat 15 hingga ayat 157. Ini popular ni ayat ni. Cuma kita nak kupas dari sudut tafsir Al-Munir. Setiap tafsir tak sama. Tafsir Ibnu Katsir dia menafsirkan ayat ni lain. Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili dia tafsir dengan sudut lain. Dia tengok pakarnya orang tu dalam bidang apa.
Muhammad Zuhaili ni pakar dalam bidang loghah, bidang bahasa. Tengok dia punya gaya bahasa dia dan dia kupas dari sudut bahasa. Okey. Wahai orang beriman, ista'inu, minta bantuan Allah. Jadi pertama sekali, kita kena minta bantuan Allah kalau ada masalah. Tapi minta bantuan Allah, dia mesti ada 2 syarat. Bisabri wassalah. Dia mesti ada sabar dan juga salat. Bagaimana kita nak minta bantuan Allah kalau kita tidak pernah diuji? Sebab kita nak minta bantuan Allah ketika mana dalam keadaan kita bersabar. Tapi bagaimana dalam keadaan hidup, kita tak pernah diuji, bagaimana nak sabar? Tak pernah orang marah kita, tak pernah orang buat musibah, Allah tak turunkan musibah. Kita tak pernah rasa diuji, bagaimana kita nak bersabar? Bersabar. Jadi Allah uji dan kemudian mesti minta bantuan. Ambil kesempatan daripada ujian tersebut supaya kita dapat bersabar. Sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Okey, ini tajuk tadi. Ini baru permulaan lah, baru masuk tajuk. Sesungguhnya Allah bersama. Macam kita tengok movie kan, dah dekat sejam suku, baru masuk keduanya tajuk. Tajuk dia. Jadinya, kemudian masuklah tajuk sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi bila kita nak minta bantuan Allah, kita kena Allah bersama dengan kita. Okey. Poin yang kedua, cerita dia. Bila kita menyebut tentang makna sabar, Allah bagi tahu lagi walanabluwannakum. Allah la walanab, iaitu Allah wa dan. La tu maknanya pasti. Macam walain syakartum la azidannakum. Kan ada la kan? Walain syakartum wala azidannakum. La tu adalah pasti. Contohnya macam Nabi sebut tentang Ibnu Abbas pernah sebut, dia menyuruh supaya aku menyampaikan kepada kamu tentang al-mulk, tentang al-mulk. Maka kenapa aku nak menyampaikan kamu tentang al-mulk dan bagi tahulah anak-anakmu tentang al-mulk? Kerana lawadittu, kerana aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, lawadittu, la, perkataan la keluar lagi. Nabi kata bahawa aku nak sangat wahai sahabatku, di dalam hati-hati manusia ni terdapat al-mulk. Terdapat al-mulk dalam dada-dada dia. Bukannya baca, maksudnya dalam dada tu dah ada al-mulk. Jadinya ketika ini disebut lanabluwannakum, pasti kami uji. Pasti maksud ujian tu pasti. Bisyai'in maknanya apa? Sesuatu. Kalau kita baca tafsir bisyai'in tu maknanya sesuatu. Bila makna bisyai'in bermakna khusus. Sesuatu tu bermakna sedikit. Syai'in ini bermakna sedikit. Bermakna sedikit. Sebab itu dikata bila sebut dalam ayat ini, bila kita diuji, benda tu cuma sedikit. Ini tafsirnya. Jangan bimbang. Kalau Allah uji kita, benda tu memang sedikit. Sebab tu saya nak satu soalan. Siapa dapat jawab? Banyak-banyak benda. Benda apa yang besar, benda yang benda besar yang paling kecil, apa dia? Apakah benda yang besar paling kecil? Dapat soalan? Benda besar paling kecil. Cepuman sangat. Sesuatu yang besar tapi kecil. Besar ni. Besar mana Ustaz? Besar ni. Hati ke Ustaz? Itu soalan dia tu. Hati besar ke? ni. Apa? Hati ke? Tak, besar ni. Kan kita sebut besar kan. Besar mana? Besar ni. Maksudnya Masalah. Faham tak? Cara tunjuk tu kecil je tapi cakap mulut besar. Faham tak? tapi mulut tu kecil. Besar mana? Besar ni. Kan. Okey. Faham dia Kecil nak cakap okey, kecil ni. Betul. Tak siapa tak faham lembab Tak faham lembab. Okey, insya-Allah saya kembali boleh. Alhamdulillah sikit faham. Okey, wallahu a'lam. Saya tarik balik. Saya tarik balik. Saya siang-siang ni handsome pula muka saya. Malam tak nampak sangat. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Di siang-siang ni dia astagfirullahalazim. Dan dia nampak muka tu apa? Jelas. Flawless. Sebab tu saya suka pakai iPad. Sebab bila iPad ni muka jadi apa? jadi flawless. Jadi
Flawless. InsyaAllah. Kadang-kadang muka Oh, makcik makcik saya tak tahu ni. Kadang-kadang orang muka kita makcik makcik ni pakai rupanya muka dia pakai beauty punya mood. Kau percaya? Kan boleh cakap? Boleh percaya. Okey. Jadinya, tapi saya tak pakai beauty Ni memang muka saya. Okey, jadinya ketika mana saat dikata jadi siapa yang tak suka, marah, kena bersabar. Kena bersabar. Jadi saya ulang balik. Bisyai'in tu maksudnya sesuatu yang sedikit. Kamu pasti diuji dengan sedikit. Dan yang kedua, Allah sebut lagi minal khawfi. Apa makna min? Min itu maknanya adalah daripada. Minal ab'ad. Maksudnya dia ambil dari perkataan al-ab'ad, sebahagian. Bila sebahagian menunjukkan sedikit ke banyak? Sedikit lagi. Kan? Bila sebut syai'in sedikit. Allah sebut lagi dengan perkataan min. Sedikit lagi. Lepas tu Allah sebut lagi minal khawfi, 5 ujian. Dengan disebut al-khawfi. Dengan perkataan semua sekali al-khawfi, al-ju'i, al-amwal, al-anfusi, as-samarat. 5 Allah sebut dengan alif lam. Hebat tak hebat? Alif lam tu maknanya apa dalam bahasa Arab? Kalau ada alif lam. Siapa tahu? Siapa belajar bahasa Arab? Kalau belajar tafsir kita akan tahu. Kenapa ada alif lam? Spesifik isim kan? Yes, betul. Spesifik. Isim. Ataupun dipanggil alif ma'rifah. Alif lam itu ma'rifah. Diketahui. Contohnya macam sama dengan fa'inna ma'al usri yusra. Maka bersama dengan ma'al usri. Ma'al usri. Bersama dengan al-usri, susah. Susah ada alif lam. Nampak tak? Setiap kali Allah sebut perkataan susah, ujian, Allah mesti sebut alif lam. Fa'inna ma'al usri. Okey, Allah sebut senang, yusra. Ada alif lam tak? Tak ada. Yusran. Allah tak akan sebut alif lam. Sebab itu bila disebut dalam Al-Quran ini, bila Allah kata kamu ditimpa musibah, kamu bersabar, ulaika alaihim salawatun. Tak ada alif lam. Min rabbihim wa rahmatun. Tak ada alif lam lagi. Rahmat tak ada alif lam. Dan wa dikata wa ulaika humul muhtadun. Allah bagi tahu lagi dan kamu diberi hidayat. Ada alif lam. Sebab apa? Hidayat itu khusus untuk orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Jadi boleh faham tak kat sini? Maksudnya kita punya ujian ni jangan bimbang. Memang sikit. Allah nak bagi tahu ujian ni sedikit. Kalau kita rasa kita diuji, relax. Jangan pernah kita kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah sebab Allah nak uji tu itu je kejap. Jangan bimbang. La yukallifullah. Jangan bimbang. Kerana Allah tak akan menguji kita lebih daripada kemampuan kita. Jadi kalau kita dengar suami kita kahwin lagi, jangan risau. Sebab itu hanya ujian yang sedikit. Alamak. Kan? Contoh. Okey, jangan. Saya tarik balik. Saya bagi ujian lain. Kita balik rumah, kereta kita rupanya anak kita pecahkan cermin kereta kita. Pecahkan cermin kereta. Jadi ujian itu sedikit je untuk Allah uji kita. Walaupun kita nampak benda tu sebesar, iaitu ujian Nabi ni, Allah bagi yang meninggalnya Khadijah. Yang meninggalnya pada tahun pertama adalah Abu Talib. Kan? Kemudian Allah uji lagi dengan Nabi pada tahun yang sama pergi ke Taif. Kemudian dibaling dengan batu. Maka Nabi cuma sebut wa qillat hilati. Ini benda kecil. Tak ada masalah. Ana radin ila man takiluni. Wahai Allah, di mana lepas ni kau nak hantar aku, wahai Allah? Ila aduwun yatajahamuni. Musuh yang jauh yang akan membaling batu kepada aku. Au ila qaribin, ataupun musuh yang dekat, malakathu amri, yang akan mengambil urusan hidupku. La ubali, aku tak pernah peduli. Selagi mana illam tagdabbana alayya, selagi mana kamu tidak murka kepada aku. Nabi ni kalau anggap benda-benda ni semuanya masalah yang kecil. Masalah ujian ni, masalah yang simple dan kecil, selagi mana Allah tidak pernah murka kepada aku. Jadinya ketika itulah maka nak sebut tentang 5 perkara itu. Apa ujiannya? Al-khawfi, al-ju', takut ni biasa. Balik kita pergi kerja takut, nak pergi kerja takut jam. Kan? Nak pergi berjalan Cameron takut jam. Dah sampai kerja, sampai tempat bekerja takut bos.
Sampai balik rumah takut bini. Macam-macam kita ni takut je dalam hidup. Tapi saya tak takut lah. Saya lelaki. Beras saya beli. Alamak. Okey. Tarik balik. Okey. Okey. Jadinya bila kita menyebut tentang wanaqsi minal amwal, mati, harta, kekurangan harta, kena curi, dan wasamarat, tanam-tanaman kita rosak. Ini semua adalah ujian yang disebut dalam Al-Quran. Kita diuji, apa pun ujian. Tapi apabila kita diuji, Nabi kata apa? Pertama sekali, Nabi kata, sebut, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran kata, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata, dalam hadis sahih, bila kamu dalam keadaan marah, dalam tipe musibah, maka Nabi kata kamu kena bersabar. Bagaimana cara sabar Nabi? Iaitu Nabi suruh, tapi yang pertama ni payah. Suruh ambil wuduk. Bayangkan, bila sabar suruh ambil wuduk. Macam mana? Boleh tak? Tengah-tengah marah, suruh ambil wuduk. Oh payah. Saya tak boleh buat. Tak boleh tak boleh buat. Tapi Nabi kata, barang siapa yang tengah marah dan kemudian dia bersabar, lalu daripada dia berjalan, maka dia berhenti. Dia kena berhenti. Maka daripada dia berdiri, maka dia kena duduk. Duduklah. Maka dalam keadaan dia marah, dalam keadaan duduk, maka Nabi kata berbaringlah. Berbaringlah. Boleh faham tak apa yang Nabi nak sebut? Jadi bila kita membuat sesuatu perkara macam saya tengah duduk dia, saya duduk main WhatsApp, tiba-tiba ada orang tuduh saya. Ustaz ni muka, dah macam Fatah Amin, orang tuduh saya. Macam mana ni? Fitnah ni. Fitnah. Lalu saya pun kena tidur, kena baring. Sebab bila saya dalam keadaan difitnah, maka saya tidur. Saya baring. Yang tu mula tengah marah Ustaz. Takut datang ujuk je. Ya saya juga. Okey, kita tarik balik. Contohlah, bila ada orang kata, Ustaz ni saya dengar curi duit masjid. Contohlah kan. Curi duit masjid. Saya pun marah ni. Saya pun, siapa cakap? Pengurusi. Kan? Saya daripada duduk, saya kena baring. Nanti dulu, sabar dulu. Faham Sadmatul ula. Maksudnya pada sabar saya ni, kena pada pukulan yang pertama. Masa pukulan pertama, tengah marah ni, saya jangan ambil tindakan. Fa'idha faragta. Saya kena sabar dulu. Saya buat apa? Saya duduk, dari duduk ni, saya kena pergi bilik, saya baring jap. Mainlah Candy Crush ke apa-apa. Lantaklah, yang penting saya baring. Saya baring. Jangan daripada duduk, saya berdiri. Memang saya terus call pengerusi. Apa cerita ni? Memang kita gagal. Kita bersama dengan syaitan. Masa tu saya bersama dengan syaitan. Tetapi kalau saya bersabar pada pukulan pertama, saya dengar, aku tak curi langsung kan? Sabar. Suruh sabar menunjukkan Allah sedang menguji kita. Jadi Nabi kata bolehlah kita baring. Daripada duduk baring kejap 1 jam ke duduk, main game ke apa ke, tengok nak sejuk tengok muka kan. Lepas tu dah lepas sejam, fa idza faragta fansab. Maka selesai kita bersabar, fansab, kita kena ambil tindakan. Sebab Nabi tak suruh kita tak ambil tindakan. Nabi suruh kita bersabar pada pukulan pertama je, bukan pada pukulan kedua. Pukulan kedua adalah kita kena bertindak. Ini kita tidak. Yang pukulan pertama, pukulan kedua bersabar, pukulan ketiga bersabar, pukulan keempat bersabar, itu sinetron. Cerita Intan. Aku geram betul. Kan? Sampai mak saya yang hilang sabar. Cakaplah. Kan ada depan mak. Yang dia tak apa. Mak, bukan. Saya, kau diam. Dia diam balik. Bercakap je lah. Mak, sabar mak. Sabar je lah. Kita sinetron. Dia punya lurus tu baik, dia macam malaikat yang tak pernah rasa marah. Yang marah tu penonton. Padahal dia boleh cakap waktu tu juga, tapi dia ambil tindakan diam. Sampai orang dengar cakap. Dia zoom. Lepas tu bersambung. Naik lah. Yang penonton yang kena baring set time tu. Mak saya sampai marah, saya cakap, mak kan tipu je tu, cerita tu. Diamlah kau, kena marah lagi. Kena marah. Saya ingat lagi cerita sinetron. Sampai saya balik, cerita tu masih ada lagi. Saya pergi Mesir, saya balik, mak tengok cerita tu lagi. Masih lagi tengok cerita tu pukul 3 petang. Tengok sinetron. Saya nak bagi tahu, ini bukan cara sabar dalam Islam, tak. Dalam Islam, kalau kita dibaling dengan tahi kat rumah kita, ada orang baling tahi, ataupun anak-anak dibaling batu,
kan kat rumah, kena kereta kita pecah. Kita kena ambil batu tu dan kita kena balik rumah, duduk rumah, tidur juga. Tidur ke, lepas sejam 2 jam kita bangun, kita ambil batu tu, baru jumpa orang sebelah. Fa'idha faraghta fansab. Maka kita kena ambil tindakan. Kita jumpa, Assalamualaikum. Cik, anak ni baling batu lah sebelah ni, pecah saya punya cermin. Sebab apa saya katakan ambil tindakan? Sebab kita tak boleh ambil tindakan dan marah ketika itu, sedang marah. Kita tengah pukulan pertama, kita pergi semua sebelah. Kita ambil batu, padik. Ini kereta saya baru pecah, kena baling. Yang itu sebenarnya kita bersama dengan syaitan. Boleh faham tak? Tapi kalau kita dah tidur, dah bangun balik, dah tenang hatinya, cik, nak cakap sikit ni, bukan anak tu dah 2 kali dah cermin saya pecah sebab baling batu. Oh ya ke? Waktu tu Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Kena ambil tindakan. Kak, jangan tak ambil tindakan. Tak ambil tindakan tu macam sinetron. Dia bersabar. Orang buat dia, disabar. Dan saya kata tadilah, sabarlah. Sampai saya perli satu benda. Sabar. InsyaAllah bila kita bersabar ni Kak Manira kata, saya dah sabar ni Ustaz. Sabar Kak Manira, sabar. Bila Kak sabar, Kak Azrina sabar. InsyaAllah bila Kak sabar lagi. Dan bila mana datangnya musibah, orang baling lagi, buat akak sabar lagi. InsyaAllah sabar tu akan hilang Kak. Bila sabar Kak tu hilang, aku dah hilang sabar. Kau tengok, kau sampai tahap pergi jiran sebelah pakai parang. Aku dah hilang sabar. Menunjukkan bahawa dia tak pernah sabar selama ni. Dia caranya sabar ni hanya pada pukulan pertama je. Pukulan kedua kena bertindak. Jadi kalau kita kerani, kita bersabar dengan kawan sebelah, waktu dia buat hal dengan kita, kita kena sabar dulu. Sebab kita tenang, ambil wuduk. Ina, ni nak cakap ni, akan nak cakap ni semalam. Kenapa? Dah tenang sikit. Jangan cakap waktu tengah marah. Saya pernah sekali, orang rumah saya, dia mesej. Dia masa tu tengah marah tu. Dia mesej siapa lah, masa tahun lepas kot, dia marah tengah dengan kawan dia. Dia gitu gerap, dia tengah marah, dia, sampai dia gini. Mana boleh macam ni? Saya menang jawab. Kenapa pula bini aku ni? Rupanya tengah marah, dia jawab. Wani. Relax. Tengah marah, jangan mesej. Jangan type. Tengah marah, jangan type. Saya ni umur 40-an. Orang rumah saya 20-an. Nak masuk 30. Jadi masa tu, jadi kita pun orang sabar. Kan? Sebab orang muda ni, kan? Orang tua, dia penuh kesabaran di dada. Nampak? Orang tua, dah tua dah 40-an, penuh kesabaran di dada. Orang muda penuh dendam bergelora. Alamak, sekali ku cabut keris, tidak akan aku masuk ke dalam sarungnya. Nordin Ahmad. Saya pun respect juga Nordin Ahmad. Boleh pula di tengah marah dia berpantun dulu. Pun saya respect juga. Dia tengah marah tu tapi boleh di berpantun dulu. Okey, jadinya saya nak sebut bahawa di tengah marah tu, saya kata jangan type. Waktu tengah marah jangan type. Lepas tu kan, selepas selang dia macam dia tak berhenti lagi tu. Ni buatkan air kopi. Saya suka buat air kopi. Lalu dia pergi kopi. Dia buat kopi lah. Dia buat. Sampai sejam lebih. Tak nak tidur, so berbual. Saya tanyalah, cuti sekolah bila? Yang kan nak pergi, dah lama tak pergi ke Manor Highland. Saya pun dah lupa ni. Dah lupa berbual. Lepas tu lah nak tidur tu. Dah balas dah mesej kawan tu. Malah nak balas. Dah malas nak balas. Besok pagi ataupun minggu 3-4 hari lepas kan. Dia, bang, nanti sekejap lagi lepas pada UTM nak pergi minum-minum lah dengan si Anu tu. Bukan gaduh ke? Tak adalah. Dah baik dah baik. Cuba masa tengah marah type. Syaitan ada kat situ. Syaitan tu dia masuk jarum. Dia kata gini, syaitan. Okey, marah lagi. Balas. Tapi sebenarnya kalau kita tak bertindak, waktu tu kita tak type, waktu kena marah tu letak handphone, buat air kopi. Minum air kopi sambil tengok apa sambil buat apa-apalah benda lain. Yang lain duduk ke, baring ke. Tapi lepas 1 jam nak jawab balik besok. Ginilah. Aku ni sebenarnya masa tu dah reda dah. Pada pukulan pertama tu kita kena bersabar. Pukulan kedua kena bertindak. Bertindak dan menyelesaikan masalah. Jadi kat sini, saya cuma cerita saya dulu. Saya dululah waktu saya umur 30-an. Waktu saya muda dulu. Sekarang pun muda lah. Cuma dulu tu lagi muda. Waktu saya balik ingat lagi. Pinggan yang paling saya sayang. Saya bawa balik Langkawi. Pecah pinggan tersebut.
Pinggan tu paling saya sayang. Baru beli lah orang-orang 30 hari mana ada duit sangat mula-mula. Pinggan tu harga saya beli beratus. Kan? Habis duit, lagi anak saya pecahkan. Balik-balik, pinggan pecah. Siapa pecahkan? Fatih. Fatih, saya panggil. Habis tangan-tangan ni kang sekali. Itulah mudanya. Lepas tu lepas tidur menyesal. Menyesal. Sebab saya ambil tindakan dalam keadaan syaitan. Dalam keadaan tindakan tengah marah, saya panggil dia. Jadi sebenarnya menjadi pengalaman, selepas itu bila saya tengah marah sangat dengan anak saya ni, saya akan masuk bilik dan saya akan buat tidur ke. Saya akan mandi-mandi dulu kalau balik mana-mana. Lepas 1 jam, sejam setengah, lepas tu ada satu benda yang saya marah betul. Saya panggil anak saya. Fatih, sekejap. Kamu tahu tak apa yang kamu buat? Waktu tu dah lepas sejam lebih dah relax. Kamu tahu tak apa kamu buat? Jadi apa yang kamu buat? Pecahkan ni. Ambil hanger. Saya suruh dia ambil hanger. Ambil hanger sekarang. Dia ambil hanger. Waktu saya sebat dia. Tapi waktu tu, walaupun saya sebat, tapi saya sebat dalam mendidik. Bukan macam yang masa awal dulu. Dulu tu, bukan mendidik dah. Tang sekali. Tapi bila saya dah lepas sejam setengah, dah relax, saya datang jumpa dia balik. Betul tindakan tu. Tindakan saya adalah mesti bersabar pada pukulan pertama tu je. Jangan jumpa anak waktu tu. Tolong jangan jumpa orang yang kita tengah marah tu pada waktu kita tengah marah. Waktu pukulan kedua, baru panggil. Tapi kena sebat jugalah dengan hanger. Tapi sebat dengan hanger itu merupakan tindakan yang kenapa kita boleh mendidik dia. Dan saya pun peluk dia. Yang lagi jangan buat lagi. Tapi dia lebih dapat kebaikan dia dan saya tak menyesal. Sebab apa? Innallaha ma'as sabirin. Waktu saya ambil tindakan itu, Allah bersama dengan saya. Allah bersama dengan saya. Waktu itulah kita boleh berdoa. Kita dah dapat tindakan tu, kita lalu berdoa kepada Allah. Sebab itulah waktu saya bersabar dan saya duduk dekat dalam rumah, saya masuk, bila saya balik tu, bang, abang punya tu pecah. Siapa yang pecahkan? Fatih. Nak panggil dia ke? Tak payah. Saya masuk bilik. Mak saya ni dah, saya ni kena panabaran tau. Panabaran. Jadi saya pun, tak apa. Saya masuk bilik, saya mempah pintu. Saya masuk bilik, dalam keadaan mempah pintu, marah. Tapi saya duduk dalam bilik. Duduk lama-lama, saya lalu berdoa pada Allah. Ya Allah. Baru saya doa. Sebab tu kalau minta bantuan kepada Allah, waktu tu, kita cuba bersabar dan cuba berdoa. Waktu tu Allah bersama dengan kita. Kita tak nak keluar. Kalau boleh kunci, mangga lagi luar. Supaya aku tak boleh keluar hari ni. Jadi saya lepas 1 jam, saya keluar, rupanya maintain je. Saya dah relax dah. Alah, benda boleh beli. Benda boleh beli. Saya fikir, saya cari YouTube yang macam mana orang tak ada anak, orang tak ada ni, baru insap balik. Lepas saya jumpa, wish, betul lah. Kenapa tak waktu aku muda dulu macam tu? Waktumu, mesti ramai orang-orang makcik-makcik ataupun ayah-ayah kita yang menyesal waktu itu. Dia berlempang anak dia kan. Jadi sebab dia tak bersabar pada pukulan pertama. Dan yang kedua, dia dapat bersama dengan Allah. Dan kemudian ulaika alaihim salawat. Dia mendapat ucapan selamat daripada Tuhan mereka. Ucapan selamat. Dan yang ketiga dia dapat apa lagi? Warahmah. Tak ada alif lam semua ni. Rahmah. Dan dapat rahmat kasih sayang Allah. Ulaika humul muhtadun. Dan mereka mendapat hidayah. Petunjuk. Jadinya, saya ambil tindakan yang kedua tu ke anak saya. Saya sebat dia dengan hanger. Saya yakin. Saya tu waktu tu saya bersama dengan Allah. Dan saya sedang mendapat petunjuk, mendapat ucapan selamat dan mendapat rahmat daripada Allah waktu tu. Tapi waktu tu memang biasa, tak menyesal pun. Lepas tu anak saya pun, mak bini saya kata, Fatih, kita maaf dengan cik. Cik, kata maaf cik, salam. Saya pun peluk dia, dah relax lah. Sebenarnya benda tu selesai masalah. Benda dah pecah pun. Rupa-rupanya Allah akan bagi ganti yang lebih baik. Allah bagi ganti yang lebih baik. Jadi insya-Allah itu antara saya punya tajuk hari ini. Allah bersama dengan orang yang sabar. Ingat, sabar hanyalah pada pukulan pertama. Fansab, maka ambillah tindakan pada pukulan kedua. Bukan macam cerita sinetron yang dia bersabar. Dan pukulan kedua pun dia bersabar. Pukulan ketiga pun bersabar. Pukulan keempat hilang sabarnya. Yang ini bahaya. Yang ini bahaya. Dan ini yang paling akhirnya bukannya pukulan empat tu, Allah diambil pukulan dia. Boom sekali. Sebab dia dah mula. Sebab tu ada orang yang mengamuk kat kampung. Orang tua kita dulu. Sebab dia puas bersabar. Sebenarnya cara sabar dia salah. Dia bukan sabar tu, dia memendam perasaan. Itu bukan sabar. Itu memendam perasaan.
memendam perasaan. Jadi ingat jangan buat begitu. Jadi kalau kita nak bersabar dengan suami, sabar pada pukulan pertama, pukulan kedua bila kita dah reda, tegurlah. Bagi tahu dia slow-slow dan sebagainya, kan? Kalau kita tengah marah, kita bisik benda-benda yang baik, buatkan air kopi dulu, baru kita bercakap dengan dia. Jadi waktu itulah pada pukulan yang kedua mesti ambil tindakan. Wallahu a'lam bissawab. Boleh mungkin satu atau dua soalan. Okey. Ustaz, satu lagi perkara yang kita sering kali tak dapat sabar, Ustaz. Ketika bawa kereta, orang tak bagi signal marah, kereta lambat jalan slow marah, kereta hon-hon kita marah. Kalau kita berkata-kata dalam kereta tu sendiri, Ustaz, berdosa tak? Macam kita, orang tu tak dengar pun. Nabi, kan Abu Bakar pernah menyebut kan, Rasulullah tidak pernah merongot dalam hidup dia. Rasulullah tidak pernah merongot dalam hidup dia. Hebat tak? Walaupun Rasulullah hidup dia cukup banyak ujian, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam sanad yang sahih, dia pernah menyebut barang siapa yang berhenti merongot, dia menahan diri daripada merongot. Dan bagaimana disebutkan dia menahan merongot, maka merongot dengan siapa? Dengan manusia. Dia merongot dengan manusia, dia tak merongot. Hanya pada mulut dia itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, menceritakan nikmat saja yang diceritakan. Merongot-rongot benda tiba keluar daripada kereta je, tiba-tiba jam nak balik kampung. Jam. Teruk jam. Jadi mulut kita, aduh jam. Jangan. Tahan. Cuma cerita benda yang baik je. Maka dia telah mengundang kebahagiaan. Maksudnya, tunggu je. Dia telah mengundang kebahagiaan hidup. Jadi, kalau akak merongot, boleh, tak ada masalah. Merongot sendiri. Tapi, kalau akak menahan dari merongot, maka itu lebih baik. Lebih baik. Maksudnya, kalau akak merongot, itu lebih baik. Sebab, kan Allah pernah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن musibah. Kalau ada satu musibah bagi kita dalam keadaan kita tengah marah ni, kena ingat, bima kasabat aydikum, itu semua adalah kerana dosa kita dulu. Mungkin kan pernah disebut dalam Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang sukar, maka yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan dia urusan dunia dan akhirat. Dan barang siapa waman syaqqa, barang siapa yang menyusahkan, Allah dia akan datang menyusahkan dia. Jadi mungkin kalau di depan kita ni ada orang susahkan kita hari ni, kita nak parking orang masuk, kan? Kita nak parking dia cantik dah, tiba-tiba orang cuma masuk cross. Kita kena tahu setiap musibah yang ada pada diri kita ini adalah kerana perangai kita dahulu, dosa kita dahulu. Kita kena beristighfar. Mungkin dulu kita pernah buat orang, kita pernah menyusahkan orang, Allah datangkan lagi orang yang akan menyusahkan kita. Kalau kita fikir begini, maka kita telah percaya pada takdir. Maka hari itu, bila kita tak merongot, Allah mudahkan kita. Allah akan beri terus kebahagiaan pada kita. Masa itulah kita akan rasa hidup ni senang, tenang. Masa orang masuk lalu tu, minta maaf bang, tak apa. Lain kali masuk lagi. Kenapa parking saya? Gitu. Okey, saya faham. Waalaikumsalam. Salam. Ustaz, cantik peringatan. Saya suka sebenarnya antara peringatan paling saya suka dalam Al-Quran adalah peringatan sabar. Sebab Allah janjikan pahala tanpa batas. Tapi itulah macam Ustaz kata, zaman tak belajar dengan ada peringatan-peringatan ilmu ni, insyaAllah lah untuk diri tu walaupun ada masa tak sabar, dia akan terguide juga dengan peringatan macam kuliah hari ni kan. Tapi Ustaz, bila kita duduk di kerusi yang menjadi bahu, orang yang dia bercerita, dia dalam musibah ke, dia ni someone yang apa yang dapat tenteramkan dia, bagi dia sabar. Kadang-kadang kita yang duduk di kerusi menjadi bahu tu, nak cakap word sabar tu rasa macam, kalau aku cakap ni dah ramai yang akan cakap sabar dan belum tentu halwa telinga dia boleh terima. Mungkin juga kadang-kadang lagi mencabar bila orang yang kita nak bercakap tu dia tak duduk dalam circle ilmu. So kita nak terus bawa berat-berat peringatan ni kadang-kadang tu ekstrim, macam tak berapa nak sesuai kan Ustaz. So apa Ustaz, sebabnya memang betul kalau kita dapat luahan-luahan anak ke suami ke, suami lah sahabat paling dekat. Kadang-kadang nak cakap sabar bang, nak cakap sabar tu pun sesuai ke waktu ni nak terus cakap sabar tu Ustaz? Okey. Satu benda, apa kan bila bersabar ni Allah bersama dengan dia. Kedua, Allah mendapat salawat daripada Allah dan mendapat rahmat daripada Allah dan mendapat hidayah. Kan dapat ni kan nak sabar. Ada tak benda lain selain daripada suruh bersabar dapat benda ni? Ada? Sebab tu ulama menggantikan dengan salawat. Dengan salawat. Barang siapa yang bersalawat, pertama sekali Allah akan ucap selamat kepada dia.
Ucap selamat. Ketenangan pada hidup dia. Jadi benda ni, ada tak benda lain yang kita boleh ajar dan didik dia? Supaya, dulu aku ni hidup susah kan. Tapi satu hari tu ada aku belajar dengan ustaz tu, dia suruh selawat kepada Nabi. Waktu tu tenang hati dia. Tak ada orang yang lebih tenang berbanding dengan bila mana kita berselawat kepada Nabi, Allah ucap 10 kali selawat kepada kita. Yang ucap selamat pada kita ni adalah Allah, Tuhan kepada TMJ. Kan? Bukannya menteri besar, tapi Tuhan kepada menteri besar. Tuhan kepada yang lebih atas. Kalau TMJ kata, okey, projek kau selamat, kita gembira. Tapi yang mengatakan selamat kepada kita adalah Allah. Biasa orang yang tengah gundah gulana ni, kalau selawat, hati dia akan tenang. Jadi kalau kita nak nasihat, pertama saya pernah nasihatkan orang tu, dia ni tak solat. Dia ni memang jenis saya tahu, mandi wajib pun tidak. Dia memang gitulah. Perangai kat dia satu budak-budak muda-muda ni. Bila saya suruh solat, dia kata kain tak ada lah, baju kotor. Saya kata kain ada belakang. Ada seorang pakcik tu kata, ada seorang beda dia. Tahu apa, aku ada kain. Dia ni bukan pasal dia tak nak solat. Mandi wajib pun belum cakap. Mandi wajib pun belum. Jadi dia ni memang jauh. Jadi apa tau, bila saya jumpa dengan dia masa tu mula-mula, saya tak tahu. Lepas tu saya ajar dia, lepas tu jumpa saya. Ni, macam mana kau ni hidup okey tenang hidup, aku ni kelang kabut. Selawat lah. Saya kata selawat. Selawat 10 kali pagi, kan Nabi sebut, Abu Anas Madani kan, Dr. Abu Abdul Rahman. Antara orang yang pernah saya dengar kuliah dia, antara paling mudah untuk jadikan hati tenang, selawat pada pagi 10 kali, yang tersunnah 10 kali pada waktu petang. Saya kan, aku nak engkau seminggu ni kau buat selawat. 10 kali pagi, 10 kali petang. Aku akan mesej kau pagi petang. Tanya, kau dah selawat ke belum? Jadi saya dengan Mazlan, Azmi, belum? Kau dah selawat belum? Kejap dah, Allah belum. Aku tengah bawa lori ni. Selawatlah sekarang. Okey, selawat. Nanti petang aku ingatkan lagi. Dah selawat belum? Okey, dah. Seminggu, dia buat. Apa jumpa saya balik? Mi, ajarkan aku solat. Ajarkan aku solat. Pertama, hati dah terbuka. Terbuka. Sebab apa pertama? Selawat. Jadi kalau kita payah sangat nak sebut pasal ujian ni, tak payah cerita. Sebab kita ni bukannya Fadilah Kamsah, pakai motivasi kan. Jadi pertama yang suruh dia buat adalah benda yang mampu dia buat. Iaitu selawat. Sebab kalau kita nak pergi jumpa orang MLM lah, kita nak buat MLM, saya tak buat lah. Pertama sekali, kita nak suruh dia ni gini tau. Macam ni cakap, MLM ke, uptrend ke. Saya pernah ngajar orang yang buat dekat saya MLM. Lain kali kau salah cara. Sebelum kau nak cakap dengan aku benda MLM ni, pertama kau kena buka hati aku dulu. Dengan cara apa? Panaskan dulu cerita tu. Maksudnya kalau kita nak buat air kopi lah contoh. Kopi kita ni memang terbaik, mahal. Kemudian gula mahal. Air tak panas. Tak boleh. Air kena panaskan dulu. Air kena panas. Maksudnya kopi, gula, kopi kita letak kopi tak larut. Gula kita letak gula tak hancur. Kalau airnya sejuk. Sekarang proses Kak Azarina adalah panaskan dulu hati orang tu. Bukan panaskan jadi orang tu marah. Jadi orang kata tadi, lembutkan dulu hati orang tu dengan selawat. Barulah kemudian akhirnya kita boleh menegur. Ini pengalaman saya sebenarnya. Boleh menyebabkan seorang tu dia betul-betul berubah sampai hari ini. Kerana selawat. Saya tak suruh dia solat. Saya suruh dia selawat je dulu. Saya suruh dia selawat. Sampai katakan pernah satu hadis yang daif, tapi daif lah. Pernah sebut, selawat adalah satu amalan yang kalau apa saja orang yang fasik ke, munafik ke, yang tak akan ditolak oleh Allah adalah selawat. Jadi wallahu a'lam. Sudah siap. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. InsyaAllah. Tak ada lagi? Alhamdulillah. Jam dah pukul apa ni? Oh, jam 10.44. Masa amat mencemburu kita. 9.44 Ustaz. 9 Ustaz. 9. Belum betul Ustaz. Sabar. Saya nak bergerak pergi ke ni. Nak bawa anak saya pergi Paradise Mall ni. Paradise Mall. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dia orang nak tengok cerita apa tu? The Wish. Apalah cerita Disney tu. Saya nak bawa dia pergi sana tengok cerita. Okey, jadi insya-Allah moga-moga kita dapat ilmu pada hari ini. InsyaAllah bersabarlah dengan ujian. Satu lagi, jangan merongot lah. Jangan merongot apa saja perkara yang menyebabkan. Sebenarnya yang paling merongot, saya mohon maaf, kaum Hawa lah paling kuat merongot. Orang laki-laki kan perempuan bergaduh. Orang laki-laki kalau bergaduh, paling tidak pun dia akan pergi ke belakang di rokok. Lepas gaduh. Laki-laki mana dia ngadu? Laki-laki jarang mengadu.
nampak je macam dia ngetih dengan kawan-kawan dia. Tak, dia tak pernah mengadu pun cerita pasal dia. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, dalam Facebook pun kadang-kadang dia merongat. Dia merong. Tapi kalau perempuan senyap, lelaki tu akan jadi pelik. Itu pelik juga tu. Suami saya risau kalau saya nakkan senyap kan. Kenapa? Takkan bercakap sampai saya bercakap. Oh. Okey. Jadi itulah. Jadi kena jadikan orang yang pelik lah. Kena jadi pelik. Kena jadi orang yang agak pelik sikit hari ni. Kena jadi orang yang pelik. Jadi insya-Allah moga-moga kita yang penting kalau kita jadi macam perempuan biasa, sebab tu yang banyak merongat. Jadikanlah perempuan yang luar biasa. Biasakan yang luar biasa. Kalau perempuan tak orang kata tak bebel berarti dia tak sihat. Dia dah sakit. Okey, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah saya mohon maaf kalau ada kesulitan dan kesalahan. Suara saya agak serak hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesulitan dan kesalahan. Kan kadang-kadang serak pun, kadang-kadang suara ada saya malam tadi saya ceramah Maulid Nabi dekat mana tu? Dekat Senai. Suara saya masa tu tengah serak. Tiba-tiba ada orang dia tengah serak tu. Masa tu ada budak-budak depan. Dia ramai, dia macam ceramah besar. Jadi ada astaka, lepas tu budak-budak berlari tu. Jadi saya kata ada tak duit-duit RM5, RM10, lepas tu dengan sikit-sikit. Ramai yang bagi. Saya nak buat teka-teki. Nak buat apa soalan-soalan kat budak-budak. Okey, anak-anak semua siapa nak soalan, dia semua kumpul satu tempat. Depan tu, dekat tempat tika tu. Jadi saya buat soalan. Suara saya serak. Tapi ada seorang puji, "Ustaz, suara serak. Sedap lah suara." Rupanya setengah suara serak pun ada juga orang puji. Maksudnya kadang-kadang suara serak ni dia, lagi-lagi kalau saya pernah satu cerita suara serak waktu saya tengah cerita pasal kubur ke tengah sirah ke. Suara serak ni kadang-kadang dia jadi satu benda yang menggetarkan jiwa. Kadang-kadang suara serak pun ada kelebihannya juga. Waktu cerita dia lah. Cuba hari ni saya doakan saya supaya sembuhkan, Allah sembuhkan suara serak saya. Sebab suara serak ni penat. Dia cakap tu dia jadi triple dia punya balik tu malam tadi. Saya balik betul-betul penat. Itu yang Bonda Rosniati mesej dengan saya tu. Selepas saya baru balik daripada ceramah penat tu, dia kata, "Ustaz, cepatlah Ustaz. Kita dah nak cakap tajuk apa ni?" Sabar. Saya cakap dengan dia sabar. Lepas tu saya terfikir, sabar. Lepas tu saya letak sabar hari ni. Wallah. Baik, alhamdulillah kita tutup Ustaz lah. InsyaAllah Ustaz betul. Itu lagi baik. Itu lagi baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Okay, insya-Allah. Lain macam Ustaz bila berkuliah siang ni, lepas ini mungkin Ustaz kena berkuliah siang kot, insya-Allah. Sabtu macam ni free saya. Saya Sabtu macam ni free ya, Jumaat. InsyaAllah. Tu kena bincang dengan ibu. Baik. Ujian kita, Allah bersama orang yang sabar. Jadi adakah kita lulus dalam ujian sabar tu pada pukulan yang pertama tu, yang pentingnya, dan mudah-mudahan kita mendapat selamat dan rahmah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat kesabaran kita, insya-Allah. Itu bukan senang untuk sabar. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi, setia menunggu sampai saat ini. Ustaz, saya nak buat sikit bahan kuliah. Petang ni kuliah kita bersama dengan Al-Fadil Imam Farid bin Syari dengan Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi pukul 5 petang. Kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari pukul 8 malam dengan najis-najis yang dimaafkan. Dan sekali lagi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khair Fahmi dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam dan baca surah Al-Mulk 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga suara Ustaz kembali dikembalikan dari serak tu. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah dapat terus berkuliah, insya-Allah. Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنشاءالله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi